A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dimuliakan Al-Fadil, Tuan Mudir, para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Dalam kesempatan hari ini saya barangkali diminta oleh Tuan Mudir untuk membincangkan satu sejarah ulama agung kita yang bertumpu di Bukhara, di Samarkand, Tashkent dan kawasan yang kita sebut sebagai Ma Wara'an Nahr. Dan sekarang kita panggil Uzbekistan. Dalam tajuk Uzbekistan, bumi para ulama agung Islam. Mari kita lihat, mari kita kenal bumi ini. Bumi yang pernah berkat ini pada satu masa dulu. Di sinilah para ulama kita berjuang. Dan yang paling terkenal ialah Imam Bukhari. Di sinilah bumi Imam Bukhari dan makamnya juga di sini. Imam Tirmizi juga dilahirkan di sini. Imam Ad-Dalimi juga di sini. Dan tokoh-tokoh tarikat juga datang dari sini. Abu Mansur Al-Maturidi juga lahir di sini. Dan di sini adalah tempat lubuk segala ilmu. Dan hari ini dia bertukar menjadi sebuah negara komunis. Kemudian hari ini barulah bertapak kembali untuk membentuk identiti baru. Inilah negara Uzbekistan yang saya ingin sebut hari ini, dan kita akan lihat siapakah ulama-ulama besar kita yang dilupai, dan bumi tempat mereka bergiat pada mula awalnya adalah di sini. Di sini bumi yang sangat indah. Tuan-tuan yang sangat sudah pergi dapat menyaksikan bunga-bunga yang sangat-sangat luar biasa. Bunga mawarnya di mana-mana saja kita lihat. Bunga tulip dan bumi yang sangat indah. Itulah Uzbekistan yang dapat saya saksikan. Bumi Imam Bukhari. Dan ini dalam sejarah Islam disebut sebagai Ma Wara'an Nahr. Di dalam kitab-kitab Islam kita sebut di sinilah Ma Wara'an Nahr. Dan di sini kita sekarang yang telah bertukar kerajaan demi kerajaan, yang sekarang telah menjadi satu masa menjadi kerajaan komunis. Satu masa di sinilah tempat perkembangan ilmu yang sangat pesat. Satu masa di sinilah tempat komunis bertapak. Dan seluruh kitab-kitab kita dibakar. Ulama kita dibunuh. Masjid diruntuhkan. Dan itulah nasib Bukhara yang kita ingin sebut hari ini sebagai ambil iktibar. Sebuah bumi yang subur dengan ilmu satu masa, tetapi sekiranya umatnya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang terdahulu, barangkali mereka lupakan perjuangan, maka mereka ditaluk dan mereka dimusnahkan oleh musuh. Saya ingin berkongsi satu kisah yang menarik. Kisah ini kisah yang dicatatkan dalam kitab sirah kita, dalam kitab sejarah. Pembukaan kawasan negara yang kita sebut sebagai Ma Wara'an Nahr, yaitu kawasan Samarkand sekarang, Bukhara, Tashkent dan kawasan yang seumpama sekawasannya, dibuka oleh panglima Islam yang terkenal Qutaibah. Qutaibah Muslim telah membuka pada tahun ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Aziz. Dan umat Islam memanggil membuka sebab menukarkan zaman gelap kepada zaman kecerahan. Berbeza dengan penaklukan pasal bagaimana Inggeris menakluk negara kita, dia menukar cahaya kepada kegelapan. Oleh sebab itu kita tidak boleh katakan penaklukan Istanbul, penaklukan Konstantinopel. Kita katakan pembukaan Konstantinopel. Umat Islam tidak menggunakan penaklukan, tetapi pembukaan. Dan apabila Qutaibah Muslim telah tenteranya masuk ke Samarkand, dan pada masa satu pagi tentera Islam sangat kuat, dan satu pagi saja kota Samarkand telah jatuh, dan pada sebelum matahari terbit pada esoknya bandar Samarkand telah jatuh ke tangan Islam. Begitu mudah. Dan Datuk Bandar Samarkand ialah seorang Kristian. Dia bertemu dengan Qutaibah, panglima Islam. Wahai Qutaibah, kamu menyerang kami ketika kami tidur. Kamu menyerang kami ketika kami tidur. Dan sekiranya kami diserang ketika kami sedang, belum pasti kamu dapat mengalahkan kami dengan mudah. Dan saya ingin membuat report ataupun buat laporan kepada Khalifah anda, yaitu Khalifah Umar bin Aziz yang sangat adil.
Datuk Bandar menghantarkan wakil untuk berjumpa dengan khalifah kita di Kufah dan dibuat Ad-Disham, dan kemudian dibuat laporan bahawa panglima anda bernama Qutaibah Muslim telah masuk ke negara kami, Samarkand namanya, dan telah mengalahkan kami tanpa ada akhlak Islam. Maka khalifah melantik hakim negara, qadi, untuk membicarakan ketua panglimanya yang lawan dengan Datuk Bandar Kristian. Maka di sini, tuan-tuan boleh baca di sini, terlalu kecil agaknya untuk kita sama baca. Dialog di antara dalam mahkamah antara qadi yang dilantik oleh khalifah seolah presiden negara, melantik ketua hakim negara, membincangkan tentang kesalahan panglima perang negara lawan Kristian Datuk Bandar yang di bandarnya telah ditakluk ataupun dibuka oleh umat Islam. Kata qadi, apakah benar kamu telah menyerang bandar Samarkand ketika waktu subuh? Benar, Tuan Hakim. Sebab itulah strategi Rasulullah. Rasulullah membuka sebuah negara waktu subuh. Jadi saya membuka waktu subuh. Tidak ada salahnya. Benar, kata Tuan Hakim. Tetapi apakah kamu beri amaran sebelum kamu serang? Sepatutnya kamu beri amaran sebelum kamu serang. Ya, saya tidak beri serang. Kalau saya beri amaran, mereka sedar. Dan itu strategi kami tidak beritahu. Kami datang. Itu salah, kata Hakim. Sepatutnya mula-mula sekali kamu masuk satu negara yang belum Islam, kamu tawarkan Islam. Islam, aslim taslam, kamu Islam dan kamu sejahtera. Tawaran pada mereka. Sekiranya mereka menolak, maka tawarkan jizyah. Jizyah ialah untuk menjaga keamanan mereka. Sekiranya mereka menolak jizyah, maka barulah isyarat perang. Ada 3 step sebelum perang. Tetapi kamu tidak ada step ini. Maka mahkamah menjatuhkan bahawa kemenangan kamu dibatalkan. Kemenangan tentera Islam Qutaibah bin Muslim dibatalkan oleh hakim negara yang disebut sebagai Qadi Al-Qudha. Di sinilah kita lihat keadilan Islam. Presiden melantik ketua hakim negara membicarakan ketua panglima perang, general perang. Kalah. Kerajaan kalah, yang menanglah Datuk Bandar Kristian. Kata hakim sekarang, tentera Qutaibah mesti beratur di luar, tunduk kepala, keluar daripada bandar Samarkand, serah kembali kepada Datuk Bandar, sebab kamu masuk tanpa akhlak Islam. Dan ini sungguh menyayat hati. Qutaibah menyuruh pada tenteranya, wahai tentera sekalian, marilah kita keluar daripada kota Samarkand dan kita serah kembali kepada Datuk Bandar. Mereka tunduk di atas kuda masing-masing. Maafkan kami tersalah dalam akhlak Islamiah. Dan mereka keluar daripada kota Samarkand, diperhatikan oleh seluruh penduduk Samarkand. Begitu syahdu, Datuk Bandar mengatakan, dia mengejar kepada Qutaibah, wahai Qutaibah, kami menyaksikan keadilan Islam. Kami tidak sangka kami akan menang, menentang lawan presiden, khalifah, menggunakan hakim negara, membicarakan ketua perang, dan kami yang menang. Kami saksikan Islam adalah agama yang benar. Tidak ada agama, tidak ada bangsa, tidak ada masyarakat yang membenarkan, yang memberikan kemenangan kepada musuh. Dan sekarang saya bersama dengan seluruh penduduk Samarkand mengucap syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ialah bumi Imam Bukhari. Seluruh penduduk Samarkand telah memeluk Islam. Tidak ada seorang pun tertinggal. Seluruh penduduk Samarkand memeluk Islam. Tidak ada satu bangsa yang seluruh penduduknya Islam kecuali Samarkand dan Melayu. Tak ada bangsa dunia yang satu bangsa satu agama kecuali Melayu dan Samarkand. Bangsa lain semuanya ada agama berbagai masa, tetapi antara Samarkand dengan Melayu ada satu hubungan yang sangat indah. Masing-masing seluruhnya unit, setiap unit anggotanya semua Muslim, dan itulah kisah Islamnya kawasan yang kita sebut sebagai Mawarah Nahr. Sekarang Mawarah Nahr ini terdiri pada negara Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan saya nak bincangkan ialah kawasan bumi kelahiran Imam Bukhari dan bagaimanakah perjuangan Imam Bukhari dan ulama-ulama yang muktabar yang dilahirkan di sini. Inilah bumi yang sangat indah. Tuan-tuan yang pernah sampai di sini dapat saksikan bunga di mana-mana saja. Berbagai-bagai jenis. Ketika musim sama, ketika musim bunga, kita akan lihat seluruh kawasan itu dipenuhi dengan bunga. Walaupun rumput berbunga.
Dan itulah bumi Uzbek yang saya pernah lawati dalam 13 tahun lepas ataupun sekitar 12-13 tahun lepas. Ini pohon dipanggil white berry. Negara kita apabila kita ada tanam perhiasan, kita tanam pokok pinang raja yang tak ada buah. Di Uzbekistan tradisinya mereka tanam pokok buah seluruh bandar. Antara pohon yang ditanam ialah pohon ini, white berry, rasanya sangat manis. Rakyat diminta untuk makan. Sebab negara ini ialah bersama dan setiap buah pokok sila makan. Rakyat sila makan. Kita boleh ambil iktibar. Kita tanam di tepi highway, semua buah tak boleh makan. Pohon. Tapi di Uzbekistan semua tanam pokok cherry. Keluar mewah seluruh kawasan itu. Buah berry, cherry, berry. Berry ada banyak jenis. White berry ini, red berry, blueberry, blackberry, berbagai-bagai buah yang dapat disaksikan. Yang barangkali tidak ada negara kita, dan mereka tanam di seluruh kawasan ini, dan tanam ini dikatakan sejak pada zaman Imam Bukhari lagi. Roti sangat istimewa, kalau tuan-tuan pernah melawat, rotinya sangat istimewa, besar saiznya, sedap, dan tak dapat kita cari di sini. Bagaimanakah ramuannya, wallahu alam. Dan wanita mereka terkenal dengan roti ini. Harga sangat murah, hanyalah dengan berapa som, duitnya dalam som, dapat kita beli roti yang banyak dengan nilai wang yang sangat sedikit. Itulah suasana Uzbekistan, bumi Imam Bukhari. Kebab, ini kebab. Kebabnya sangat besar. Daging kambing, kambing sangat banyak. Setiap gunung itu, setiap bukit itu ada pada rumput sampai ke atas kalau kita ada hutan. Gunung kita dipenuhi oleh batu dan hutan, tetapi di Uzbekistan gunungnya padang rumput. Seluruh gunungnya padang rumput sampai ke puncak, dan kambing yang dipelihara, lembu dan sebagainya sangat banyak, dan harga seekor kambing barangkali sama harga dengan seekor ikan yang besar. Itulah Uzbekistan yang tuan-tuan barangkali boleh pergi melawat kubur Imam Bukhari di sana. Ini ialah kubur para pejuang kita. Di sini sepupu Rasulullah dikebumikan, dimakamkan. Namanya Qusam bin Abbas, bukan, Qusam bin Abu Talib, sepupu Rasulullah yang telah berjuang sebelum Qutaibah, telah gugur syahid di sini, dan dikebumikan kubur Qusam bin Abu Talib. Sepupu Rasulullah dimakamkan di sini, dan banyak makam-makam para sahabat yang dimakamkan di seluruh perjalanan, sebab umat Islam telah keluar sejak selepas Hijriah, dan mereka telah keluar membawa Islam ke seluruh dunia. Dan di sinilah Jalan Sutera menjadi lawan utama mereka daripada timur, barat ke timur, sampai ke China. Inilah kubur Nabi Daniel. Dalam Al-Quran ada 25, disebut 25 orang Rasul yang mulia, dan tidak tersebut Nabi Daniel. Nabi Daniel kuburnya dikatakan berada di sini, dan ada kubur, ada perigi yang disebut sebagai perigi Nabi Daniel. Nabi Daniel ini diutuskan barangkali kepada orang Uzbekistan, barangkali diutuskan kepada Ma Wara'nah, sebab dalam kisah ahli kitab mereka mengatakan Nabi Daniel ini dibunuh oleh kaumnya, tetapi tidak Allah selamatkan. Nabi Daniel diletakkan dalam stadium dengan beberapa ekor singa yang lapar, dan mereka mengharapkan singa akan mengoyak badan Nabi Daniel, tetapi Allah selamatkan. Singa bersujud di kaki Nabi Daniel. Itulah kisah yang dicatatkan dalam sirah. Dan kuburnya terdapat di Uzbekistan. Panjang saiznya. Tuan-tuan, inilah kubur Nabi Daniel yang kalau ada kesempatan tuan-tuan boleh melawat. Apakah tepat di sini? Tidak, wallahu alam. Tetapi itulah yang dipercayai. Yang kedua, Alexander the Great ialah seorang panglima perang, bukan Islam, dialah agama Kristian, datang daripada Macedonia, menakluki seluruh kawasan dalam perjalanannya, termasuklah Turki, termasuklah kawasan Turki sekarang. Iran ditawan oleh Alexander the Great, dan dia masuk ke Ma'arnah dan sampai ke sepadan China. Itulah kawasan yang ditakluk oleh Alexander the Great. Dia masih muda ketika itu, dan dia memilih putrinya ialah istrinya orang Uzbek. Dia memilih orang Uzbek dan mengikut Alexander the Great. Wanita tercantik dunia adalah orang Uzbekistan, orang Bukhara, orang Samarkand.
dan isteri Alexander Great ialah Roxana namanya, orang Samarkand. Kalaulah orang Chechen mengatakan bahawa wanita tercantik dunia adalah orang Chechen, keturunan Nabi Nuh AS, sebagaimana kita bincang 60 hari lepas. Orang Uzbekistan, orang Ma'rundah, orang Samarkand mengatakan wanita lelaki yang paling handsome di dunia adalah orang Samarkand. Itulah yang saya ingin sebut dalam kisah Samarkand. Ketika saya melawat kedutaan kita, kedutaan Malaysia di Tashkent, duta kita memberitahu bahawa bagaimanakah cara hidup orang Uzbekistan, orang Samarkand. Orangnya sangat-sangat cantik. Dia kata, nasib baik saya sudah tua sekarang, kata duta kita. Dan saya tengok tukang sapunya lebih cantik daripada ratu cantik kita di Malaysia. Tukang sapu di luar. Itulah Uzbekistan yang menjadi bumi Imam Bukhari. Tuan-tuan, duitnya sangat rendah, ini duit som. Dan duitnya sangat rendah, inilah bekas negara komunis, sangat-sangat menderita. Sampai sekarang mereka ialah di antara negara miskin di kawasan Asia Tengah. Hidup mereka selepas Imam Bukhari, negara mereka diserang oleh Mongolia, kemudian diperintah oleh komunis. Islam hampir tidak dapat kita lihat lagi. Budaya mereka seperti Eropah, ini ialah contoh bagaimanakah hidupnya mereka. Mereka berkahwin tanpa ada, mereka berkahwin dengan cara biasa, iaitu dengan cara daftar kepada kerajaan, bukan cara Islam. Itulah negara Bukhara yang telah jauh daripada kebenaran sekarang. Sebahagian mereka kahwin dengan kerajaan, kemudian kahwin balik dengan qadhi secara Islam. Ada dua perkahwinan. Tetapi sebahagian mereka terus kahwin dengan cara kerajaan dan mereka hidup bukan sebagai suami isteri Islam. Tuan-tuan semati, architecture di Uzbekistan sangat luar biasa. Inilah yang ditiru, antaranya yang ditiru di masjid kita, masjid besi kita di Putrajaya, ditiru daripada masjid di sini. Inilah di antara arkitektur kita menggambarkan bagaimanakah umat Islam satu masa dulu mempunyai tamadun yang sangat hebat. Bukan saja ilmu turas, tetapi ilmu yang dikaitkan dengan arkitektur, dikaitkan dengan astronomi, dikaitkan dengan ilmu-ilmu fizik dan sebagainya. Di sinilah bumi ilmu pertama dikembangkan di dunia. Ilmu astronomi di sinilah tempat berkembangnya, dan di sinilah ada baca Arab yang banyak. Sebelum dipindahkan ke Eropah, dan orang Eropah pelajari daripada umat Islam. Newton, Kepler, Copernicus, semuanya belajar daripada buku-buku yang ditulis oleh umat Islam, ditulis daripada Samarkand. Samarkand adalah bumi ilmu. Tuan-tuan seperti ini sebahagian arkitektur yang masih kita dapat saksikan dengan terpelihara. Walaupun bangunan ini telah pernah dirobohkan ketika zaman Tatar, diroboh sekali lagi ketika zaman komunis Soviet Union, sebab Uzbekistan berada di bawah Soviet Union satu masa dulu, dan masjid kita diruntuh. Dalam masa yang singkat selepas mereka merdeka pada tahun 1991, mereka membina kembali monumen yang telah diruntuhkan dan mereka buat sehampir dengan asalnya, dan inilah bentuk yang ada sekarang. Warna biru ini sangat istimewa. Kita sebut dalam bahasa Inggeris Tokosh. Maksudnya Toks itulah Turki. Kosh mana biru. Biru Turki yang istimewa. Tokosh dalam bahasa Inggeris itu maksudnya biru Turki. Sebab biru ini tidak ada tempat lain. Biru yang sangat spesial ini menjadi lambang kepada seluruh masjid yang terdapat di Samarkand, Tashkent dan seumpamanya. Inilah di antara masjid yang masih tertinggal. Masjid yang dibina sezaman atau selepas Imam Bukhari, inilah bentuk daripada kayu yang masih kekal sampai hari ini. Dan ini dipanggil Bolu House Mosque. Ini adalah masjid yang kalau kita pergi melawat, kita singgah, dapat menyaksikan tertibnya orang Uzbek solat. Tuan-tuan, bila mereka bersolat, imam akad terbih, makmum sekali, akad terbih sekali, tak ada yang tersilap, tak ada yang satu, tak ada yang lewat, ada yang sekali. Allahu Akbar, imam berhenti sekejap, Allahu Akbar, satu masjid sekali. Disiplin sangat hebat. Kasut di luar masjid teratur daripada hujung ke hujung. Yang tak letak itu orang Malaysia. Orang Malaysia yang sampai situ letak kasut, dan kita lihat kasut yang tidak tertutup itu orang kita, kawan kita. Itulah bila mereka sujud, dahi jatuh ke lantai sebab inilah tapapan sekali, tap. Imam sujud dan seluruh satu masjid, tuan-tuan, masjid ini sekali bunyi.
Seluruh masjid sekali. Itu disiplin mereka yang dibina sejak zaman Imam Bukhari. Imam harus diikuti. Imam ialah yang terbaik dalam kita. Imam ialah yang paling baik bacaannya dengan kita, yang paling baik akhlaknya, harus dipatuhi. Demikianlah pemimpin Islam yang dipilih sepanjang zaman. Pemimpin dipilih, bukan kita yang mencadangkan diri kita. Orang yang mencadang dirinya untuk memimpin, by right dia tidak layak untuk jadi pemimpin. Pemimpin Islam dilantik imam kita, dan setiap yang dia buat harus kita patuh. Dan kita masih dapat saksikan suasana ini di Samarkand. Inilah di Samarkand, tuan-tuan. Inilah monumen yang sangat-sangat indah, dibuat daripada biru Turki, Tokosh. Dan marble ini terdapat di kawasan-kawasan yang di kawasan tersebut. Di sini dikunjungi hari ini, tuan-tuan pergi di sinilah balai cerap, museum dan juga masjid, sekolah dan universiti digabungkan dalam satu kompleks satu masa dulu, tapi sekarang telah menjadi museum untuk dilawati oleh seluruh penduduk dunia. Dan ini gambar saya ketika kami melawat. Di situ nampak ada Raja Nazrin ketika itu masih belum sultan. Dia melawat di situ, dan ini rombongan kami ramai juga. Sebab kami ada conference, ada seminar, dan kami dijemput untuk memberikan seminar kepada orang Tashkent, orang Bukhara dan orang Samarkand. Dan itulah yang kami alami. Mula-mula sekali kita kenal ulama besar mereka, ialah pelopor kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Dan dialah yang mengembangkan Ahli Sunnah wal Jamaah bersama dengan Imam Abu Hanifah. Dan dia dilahirkan di Maturidi. Maturidi ini kampung dia, dan dia adalah Abu Mansur Maturidi yang menulis kitab-kitab yang mengasaskan pahaman ataupun aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian dia dibantu ataupun dia menggunakan dengan Imam Abu Hanifah. Kalau kita nak katakan muassisi madrasah Maturidiyah imaman, dua orang imam, yaitu ialah Abu Hanifah An-Nu'man dan juga Abu Mansur At-Tirmidzi, ialah pengasas kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan dia lahir di sini. Inilah makamnya yang dikunjungi sekarang. Abu Mansur At-Tirmidzi, iaitu yang menjadi ikutan kita di Malaysia juga. Kita bersama dengan Abu Musa Asy'ari, Abu Syari yang digabungkan dengan Maturidiyah, yang dilahirkan dalam konsep kitab Abarahim yang kita baca di masjid. Itu ialah daripada gabungan antara Maturidi dengan Asy'ariyah. Itulah tuan-tuan, betapa pentingnya kawasan ini yang sekarang satu masa dijadikan sebagai bumi komunis. Kita lihat di sini ialah bumi, setiap inci bumi ialah bumi para ulama yang telah berlalu. Pada tahun 2020 lepas, ketika kita melawan Covid, di sini ada persidangan besar, persidangan untuk memperjelaskan kepada dunia sekarang, apakah sebenarnya aliran yang benar hari ini. Sebab kita telah dibawa oleh banyak aliran, dan mereka seluruh ulama kita berkumpul di sana di Samarkand untuk membincangkan dalam konteks untuk mengerti imam agung kita, yaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan ini dilakukan pada 3 bulan 3 pada tahun 2020. Sebelum itu diadakan satu konferensi yang besar dunia, diadakan di Grozny, iaitu di Chechen, di Rusia. Sekarang seminar yang besar bukan lagi negara Arab, tetapi di Rusia, ataupun di Uzbekistan, ataupun di Tashkent, ataupun di kawasan Bukhara dan sebagainya. Inilah perkembangan yang barangkali kita tidak dapat melihat perkembangan ini di negara kita. Ini kubur Abu Mansur Al-Maturidi yang dikunjungi oleh para ahli seminar, termasuklah Mufti Mesir dan juga tokoh-tokoh ulama dunia, mengambil kesempatan untuk melawat kubur tokoh agung umat Islam ini. Dan Presiden Turki ketika itu juga melawat bersama dengan Menteri Luarnya, mengambil peluang untuk melawat kubur Imam Bukhari, kubur Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan imam-imam Samarkandi yang terdapat di kawasan yang sangat banyak ulama-ulama yang
dimakamkan di situ ataupun di luarnya. Mari kita lihat sejarah Imam Bukhari. Kita melawat kampung Imam Bukhari, namanya Bukhara. Dan Imam Bukhari daripada Bukhara mengembara untuk mengumpul hadis-hadis yang sahih. Dan apabila dia belajar di Bukhara, tidak ada lagi guru yang dia boleh lebih alim padanya. Dia lebih alim daripada gurunya sendiri. Sehingga gurunya mencadangkan supaya dia mengembara ke seluruh dunia. Dan apabila sampai di Nasabur, dia bertemu dengan gurunya yang menjadi guru utamanya, yaitu Abdullah Rawahah. Disitulah dia dicadangkan oleh gurunya untuk mengumpul seluruh hadis Rasulullah. Dan dengan berkat apa yang dicadangkan oleh gurunya Abdullah Rawahah, dan dialah kemudian yang mula ke perjalanannya ke Baghdad, ke Kufah, ke Damsyik, kemudian Baitul Maqdis, kemudian ke Iskandariah ataupun disebut sebagai itulah Pustat, kembali ke Madinah, ke Mekah, patah balik ke Basrah, dan selama 16 tahun Imam Bukhari mengembara dan mencatatkan hadis-hadis yang sahih. Dia mengumpulkan cukup banyak hadis dan dia mengembara dan dia mengumpulkan dalam hadis sahih Jami' Bukhari. Dia mengatakan, katabtu an alfin wa samanin nafsan laysa fihim illa usabil hadis. Guru saya seramai 1080 orang. Tuan-tuan, guru Imam Bukhari. Katabtu an alfin wa samanin nafsan. 1080 orang yang saya ambil hadis daripada mereka, yang saya pelajari hadis daripada mereka. 1080 guru. Guru kita berapa, tuan? Barangkali 15, barangkali 20 guru kita. Tetapi guru Imam Bukhari 1080 orang. Dan dia mengatakan bahawa di antara gurunya yang paling dia catatkan ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rawahah, saya sebut Abdullah tadi salah. Ishaq bin Rawahah lah yang mencadangkan dia mengumpulkan hadis. Selain itu Ahmad bin Saleh Misri, wa Abu Naim Fadl bin Dakin, itulah di antara guru-guru besar kepada Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari telah meninggalkan koleksi yang banyak yang kita koleksi sampai hari ini. Kitab hadis yang paling sahih selepas Al-Quran, itulah Imam Bukhari. Ini Sahih Bukhari yang menjadi rujukan selepas Al-Quran. Inilah kitab yang paling sahih di atas muka bumi. Al-Quran adalah wahyu ilahi, dan inilah hadis Rasulullah yang dikumpulkan dan disyarahkan dengan oleh banyak ulama dunia. Sayang kalau kita tidak mempelajarinya. Antaranya Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Tuan-tuan, kita kena pelajari ini. Sayang kita apabila jasa yang dilakukan Imam Bukhari begitu besar, meninggalkan koleksi yang banyak, disyarahkan oleh ulama-ulama yang mutabar, dan syarah Sahih Bukhari yang paling terkenal dalam kalangan kita, mazhab Syafi'i barangkali, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah saya pelajari kitab ini sebahagiannya pada saya muda dulu, dan saya merakamkan. Alhamdulillah saya kepada Tuan Guru Dr. Huda Muhsin yang menjadi guru Fathul Bari saya satu masa dulu. Kalau dia dengar malam ini saya live, kalau dengar, dan segala kebaikan mudah-mudahan Allah limpah kepada dia. Inilah kitab agung kita, tuan-tuan. Sayang kalau kita tidak pelajarinya. Kitabnya sangat panjang, sangat besar. Kalau kita belajar 20 tahun pun barangkali sukar untuk habis. Tetapi kita tidak boleh tinggal kitab yang menjadi rujukan utama seluruh ulama kita. Satu kisah yang cukup menyayat hati, tuan-tuan. Apabila Imam Bukhari mengembara sedunia, dia kembali ke kampung asalnya Bukhara. Dan di mana saja dia pergi, orang lain tinggal, guru-guru yang ada semuanya bertemu pada Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari berada di Nasabur, guru yang mengajar di situ agak dengki kepada Imam Bukhari, sebab apabila Imam Bukhari sampai di Nasabur, murid-muridnya seluruh berkumpul kepada Imam Bukhari. Tinggal kosong di tempat pelajar biasa, semuanya menjadi imam kepada murid kepada Imam Bukhari. Sehingga timbul dengki daripada guru yang kehilangan murid. Dia mengatakan Imam Bukhari mengatakan Al-Quran itu makhluk.
Menyebabkan fitnah inilah dia dihalau daripada kampung. Dia mengembara dan akhirnya kembali ke rumahnya dengan perasa sedih. Sampai saja di rumah, anak murid telah penuh, tak tahu daripada mana untuk belajar dengan dia. Dan gubernur kawasan Bukhara ketika itu namanya Khalid bin Ahmad Ad-Dahli. Dia mengatakan, saya ingin menjemput Tuan Guru Imam Bukhari untuk mengajar di istana saya. Dan apa jawab Imam Bukhari? Dia kata, beritahu khalifah, beritahu presiden itu, qala lahu innani la adzal ilm wa la ahmalu illa bab as-salatin fa in kanat lahu hajatun ila syai'in falyahdurni fi masjidi au fi dari. Ini perkataan Imam Bukhari. Beritahu presiden tersebut yang bernama Khalid bin Ahdali ataupun gubernur yang merintah di Bukhara. Beritahu dia, saya tidak akan melemah, tidak akan menghina ilmu. Saya tidak akan bawa ilmu untuk ke istana. Kalau istana ingin belajar, datang ke rumah saya. Ilmu tidak boleh mendatangi, ilmu mesti didatangi, kata Imam Bukhari. Sekiranya tuan ingin belajar dengan saya, datang ke rumah saya. Datang ke masjid saya. Saya tidak mungkin bawa ilmu ini ke istana tuan. Dan saya tidak menyembunyikan ilmu, tetapi tuan nak belajar, datang ke sini. Maka dia dihukum halau daripada rumah, daripada kampungnya. Dia dihalau daripada Bukhara oleh pemerintah Bukhara sebab dia ingkar kepada arahan yang keluar daripada otoriti. Dengan sedih dia keluar daripada Bukhara. Tadi dia dihalau daripada Nisabur. Sekarang sampai di kampungnya dihalau oleh pemerintah dan dia telah keluar menuju ke Samarkand. Tengah jalan sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini, maka aqama Abdullah indana ajman pamarida asyhadu bi al-marad. Dia keluar daripada kampungnya dan berhenti tengah jalan menuju ke Samarkand. Dan dia sakit. Dan kami datang untuk membawanya ke Samarkand. Orang Samarkand akan terima Imam Bukhari. Walaupun dia dihalau oleh pemerintah Bukhara sendiri. Dia sakit tengah jalan dan meminta catatan bagi orang yang menulis kisah ini. Dia kata, saya pergi angkat Imam Bukhari dan cuba bawa ke atas kenderaan kami supaya dibawa ke Samarkand. Tetapi Imam Bukhari hanya dapat berjalan 20 langkah saja. Hanya 20 langkah ke depan dia berjalan dan dia kata, cukup, saya tak boleh pergi lagi. Akhir ni faqad dhaif tu, saya tak boleh pergi lagi. Dan pada bid'atan samataja faqada rahimallah. Dan dia kata, saya tak boleh pergi lagi, dudukkan saya. Dia berdoa, tidur, dan Allah mengambil ruhnya dan malaikat mengambil ruhnya. Dia kembali kepada Allah ketika itu. Hanya selepas berdoa, tidur kembali dan dia telah menemui Allah SWT. Maka ketika dia meninggal dunia, dicatatkan di sini, di dahinya keluar peluh yang sangat banyak. Bukan saja di dahinya, tetapi seluruh badannya. Sehingga peluh itu telah membasahi bajunya. Membasahi baju orang, pakaian orang yang bersamanya. Ini disebut oleh yang mencatatkan murid Imam Bukhari yang mencatatkan peristiwa tersebut. Sebelum kematian atau meninggalnya, dia mengatakan angkafuni fi sati abwab abyad, dan bukukan saya, balutkan saya dengan 3 helai putih. Laisaha qamis, tidak ada baju saya, wala imamah, tidak ada serban, dan kami lakukan itu. Imam Bukhari pesan jangan pakai serban ketika dalam kapan. 3 helai pakaian. Jangan ada imamah. Saya lihat ada di negara kita mereka pasangkan serban sebelum dikapankan. Wallahu alam. Imam Bukhari pesan jangan. Baju memang tidak ada. Dan kematian ini berlaku pada 1 hari bulan Syawal pada tahun 256 Hijriah. Tuan-tuan yang hormati, kuburnya dibawa ke satu tempat. Sekarang dibuat bangunan yang hebat ini. Inilah makam Imam Bukhari. Asalnya makam Imam Bukhari tidak diketahui di mana letaknya. Sehinggalah pada tahun 50-an Presiden Indonesia Soekarno dijemput oleh Presiden Rusia untuk sampaikan
satu mesej ke Moskow. Dan kita tahu bahawa ketika itu Moskow ialah komunis. Presiden Sukarno dituduh komunis. Sekiranya dia pergi ke Moskow, confirm dia komunis. Jadi dia mengelak untuk pergi ke Moskow. Dia mengatakan, saya boleh pergi Moskow sekiranya saya dapat melawat kubur Imam Bukhari. Presiden Rusia ketika itu tidak pernah dengar Imam Bukhari. Tetapi dia inginkan Sukarno sampai ke Moskow. Dia isytiharkan cari di manakah kubur Imam Bukhari. Pertama kali orang dengar Imam Bukhari. Dan akhirnya ditemui di kawasan yang terbiar, di kawasan Kebun Kapas. Di sini Kebun Kapas, lembah dan ada tempat tinggi sedikit. Yang ketika itu Kebun Kapas sebab Rusia pengeluar kapas yang besar dunia ketika itu. Maka ditemui kubur Imam Bukhari. Dan selepas ditemui, maka dibina bangunan tersebut dan mereka memberikan kredit kepada Presiden Sukarno sebab Presiden Sukarno menyebabkan kubur Imam Bukhari ditemui kembali. Ini kisah yang berlaku satu masa dulu. Dan tuan-tuan, ini kubur Imam Bukhari. Selalunya tidak dibenarkan orang biasa untuk masukinya sebab kita kena turun ke bawah. Tanahnya telah ditambahkan tanah lain dan kubur Imam Bukhari di bawah. Termasuk turun tangga untuk sampai ke kubur yang asal. Inilah kubur Imam Bukhari dijaga oleh pewarisnya dan diberikan kebenaran kepada mereka yang tertentu. Inilah di antara ahli hadis ulama besar Suria yang pernah melawat kubur Imam Bukhari. Saya juga alhamdulillah dapat melawat satu masa dulu dengan kawan, dan inilah kubur Imam Bukhari. Ulama yang telah pergi, kitabnya masih dibaca, dikaji dan sampai akhir kiamat. Dan itulah jasa ulama yang besar Imam Bukhari. Tuan-tuan, kita lihat anak murid Imam Bukhari antaranya ialah Imam Muslim. Guru yang besar melahirkan pelajar yang hebat. Abi Zur'ah ialah murid kepada Imam Bukhari. Ar-Razi, At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah ialah semua ahli hadis yang sangat besar. Imam Bukhari mencatatkan seperti berikut. Ditanya kenapakah dia mengumpulkan hadis sahih ini. Dia kata, kuntu indi ishaq bi rawahah. Faqal law jamantum kitaban mukhtasaran li sahih sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal fi zalika bi qalbi. Faqastu fi al-jami' as-sahih. Guru saya Ishaq bin Rawahah, kata Imam Bukhari, mencadang pada saya, alangkah baik sekiranya anda, wahai Bukhari, namanya Muhammad bin Ismail, kalau anda dapat mengumpulkan seluruh hadis sahih Rasulullah, sebab sekarang kita tidak ada satu koleksi hadis yang benar-benar sahih, dan sekalian kamu dapat mengumpulkan, maka itulah harapan saya. Maka kata Imam Bukhari, apabila saya mendengar perkataan guru saya, maka saya berazam untuk melakukannya, dan saya melakukan pengembaraan ke seluruh dunia. Mari kita lihat tuan-tuan. Murid yang paling terkenal Imam Bukhari ialah Imam Muslim. Imam Muslim anak murid kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari anak murid kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik. Imam Malik anak murid kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' anak murid kepada Imam Al-Raj. Imam Al-Raj anak murid kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ialah murid kepada Rasulullah SAW. Maka lengkaplah sanad. Dan sampai hari ini Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim menjadi koleksi yang terkuat di seluruh di antara hadis-hadis yang dikumpul dalam kitab lain, dan kita panggil muttafaqun alaih. Tuan-tuan yang hormati, kita lihat contoh ulama yang kedua yang saya ingin sebut pada tuan yang lahirkan di bumi ini, di bumi komunis ini, ialah Imam Abu Lais As-Samarqandi. Kalau kita belajar tasawuf, kita tak akan terlepas kita ini, Tanbih al-Ghafilin. Siapa belajar tasawuf, dia tak akan terlepas kita ini, Tanbih al-Ghafilin. Sama ada dalam kitab yang utama yang asal ditulis oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, ataupun ditulis oleh orang lain dengan tajuk yang sama. Dalam bahasa Melayu ditulis kembali oleh Tuan Tabal, Tuan Haji Abdul Somad, ulama besar Kelantan, yang menulis kembali Tanbih al-Ghafilin, direngkaskan dalam bahasa Melayu, bukan bahasa Arab, dan dia mengambil daripada kitab yang asal dengan tajuk yang sama, Tanbih al-Ghafilin, dan banyak kitab-kitab dengan nama Tanbih al-Ghafilin tetapi asalnya daripada Abu Lais As-Samarqandi. Dan di situ juga Imam Darimi, ahli hadis yang besar, ulama yang lahir di sini.
ialah Imam Ad-Darimi yang meninggal dunia pada tahun 2025, dan dia adalah sahibus sunan Ad-Darimi, dan Ad-Darimi ialah satu koleksi hadis yang terkenal. Rupa-rupanya semua ahli hadis daripada bumi Rusia. Semua ahli hadis kita hanya sedikit daripada keluar daripada kawasan ini. Imam Bukhari, Imam Muslim daripada sebelahnya, daripada Iran sekarang. Kemudian Imam Tirmizi, Imam Ad-Darimi, dan tokoh-tokoh yang banyak ulama-ulama telah dihasilkan di bumi yang bertuah ini. Tetapi sekarang sayang, bumi ini telah dihancurkan oleh Rusia, dihancurkan oleh komunisme dan sosialisme, dan hari ini kita lihat sisa-sisa hanya tinggal bangunan yang dapat menjadi saksikan keagungannya. Ini Sahih At-Tirmizi. Tirmizi ialah juga sebahagian daripada rangkaian yang sama. Dan Imam Tirmizi kampungnya ialah Tirmiz. Tirmiz duduk dekat dengan sebahagian daripada Tashkent, tak jauh daripada Tashkent. Tuan-tuan juga kalau dapat melawat ke sini, melawatlah kampung asal Imam Tirmizi dan makamnya, dan dialah yang menulis Sunan At-Tirmizi. Cukup hebat tuan-tuan. Rupa-rupanya ulama kita berkumpul di sini. Kebanyakan ulama besar kita bukan orang Arab, tuan-tuan. Kebanyakan ulama besar kita bukan orang Arab, orang Mongolia. Sebab Imam Bukhari bukan orang Arab. Dan ketika saya melawat kuburnya, kubur Imam Bukhari, seorang cucunya, keturunannya yang bersama kami, dia mengatakan Imam Bukhari adalah moyangnya yang ke-12 atau berapa. Rupa cucunya bukan orang Arab, rupa cucunya seperti orang Mongolia, matanya sempit. Itulah barangkali wajah Imam Bukhari sebenarnya. Dan dia bukan Arab. Imam Muslim bukan Arab, Imam Tirmizi bukan Arab, Imam Darimi bukan Arab, dan tidak banyak yang kita lihat dalam konteks hadis. Kebanyakan imam hadis ini daripada kawasan bumi Rusia, bumi komunis yang kita saksikan sekarang. Yang ketiga, kita melawat ke sini, kita lawatlah kawasan apa yang disebut sebagai kompleks imam, khas imam di Tashkent. Tashkent adalah ibu negara kepada Uzbekistan. Di sini tersimpan Al-Quran yang pertama. Al-Quran yang dibaca oleh Sayyidina Osman ketika baginda dibunuh oleh pemberontak. Darah baginda khalifah telah jatuh ke atas Al-Quran, dan Al-Quran disimpan di sini. Di sinilah masrah imam yang masih terdapat, disimpan dengan komunis, tuan-tuan. Bukan dengan Arab, bukan di Mesir, bukan di Saudi, bukan di Yaman, tetapi di negara komunis. Disimpan oleh orang Moskow satu masa dulu, dan disimpan oleh Samarkand ketika zaman ulama kita. Selepas jatuhnya Samarkand ke tangan komunis, Rusia telah merampas, dibawa ke Saint Petersburg, kemudian dibawa ke tempat yang lain. Umat Islam sedunia telah membuat satu petition untuk kembali ke Al-Quran yang paling asas ini, Al-Quran Mushaf Imam, sebab telah disembunyikan oleh Rusia. Akhirnya ulama-ulama kita telah bertemu daripada sedunia dan minta supaya dikembalikan semula Al-Quran ini, sebab inilah Al-Quran yang pertama yang menjadi Mushaf Imam kepada seluruh Quran di dunia. Akhirnya Rusia tunduk dan dia kata kami hantarkan kembali ke tempat asalnya. Dengan penuh syahdu umat Islam beratur di sepanjang jalan kereta api ketika Al-Quran ini dibawa daripada kawasan yang jauh, dibawa ke Samarkand. Ribuan kilometer umat Islam berdiri di sepanjang jalan. Begitu maksud Mushaf Imam yang sangat-sangat agung ini. Dan dalam Al-Quran ini, dalam bahasa ini terdapat darah Imam Khalifah Utsman bin Affan. Dan disimpan apabila dibawa ke Samarkand. Masjid Samarkand tidak mempunyai tempat yang dibimbangi takut hilang. Kemudian dipindah ke Tashkent, dibina satu bangunan yang besar, tersimpan di sini. Tuan-tuan kalau pergi ke sana, melawatlah Mushaf Imam, Mushaf Al-Quran yang utama yang disimpan negara Rusia, negara berkomunis. Bagaimanakah Al-Quran ini daripada tangan Sayyidina Utsman boleh sampai ke sini? Kisahnya panjang. Dibawa oleh Sayyidina Ali kemudiannya ke Kufah. Selepas Sayyidina Ali dibunuh, dibawa oleh murid-muridnya ke Basrah.
Daripada Basrah dibawa ke Samarkand. Daripada Samarkand disimpan ratusan tahun di Samarkand, sehinggalah jatuhnya Samarkand ke tangan komunis, dibawa oleh komunis, dibawa ke Saint Petersburg. Kemudian daripada Saint Petersburg dibawa ke Moskow, tak silap saya, dan bandar-bandar lain. Akhirnya dikembalikan ke Samarkand. Oleh kerana Samarkand tidak menjadi tempat yang sesuai untuk disimpan khazanah yang agung ini, maka dibina kawasan yang sangat istimewa ini di Tashkent dan tersimpan di sini. Tuan-tuan yang ingin melawat haruslah buat sedikit hubungan dengan kerajaan mereka ataupun dengan kurator daripada muzium ini, supaya apabila kita pergi kita dapat melihat mushaf imam yang teragung ini, tuan-tuan. Itulah yang dapat saya sebutkan, bumi Uzbekistan, bumi yang penuh dengan artifak dan sejarah Islam yang agung. Yang ketiga, keempat, kalau tuan-tuan yang terlibat dengan Sufism ataupun dengan tarikat, maka Bukhara ialah bumi Naqshbandiyah. Imam mereka yang pertama ialah Syekh Muhammad Baharuddin Naqshbandi. Dia dilahirkan di Bukhara, di bumi Imam Bukhari. Tuan-tuan juga boleh melawat tempat kawasannya disebut sebagai Qas Al-Arifin. Orang Malaysia sentiasa pergi ke sana, sentiasa orang Malaysia paling ramai dengan Indonesia. Ketika saya sampai di sana, orang Malaysia dan Indonesia lah paling ramai barangkali yang melawat kubur kawasan perkampungan yang disebutkan kompleks Qas Al-Arifin, yang menandakan permulaan kepada tarikat Naqshbandi. Tuan-tuan, ketika permulaan pada tarikat Naqshbandi cukup mudah. Motonya tangan bekerja, mulut berzikir. Zikir ialah zikir yang muktabar, zikir-zikir yang ma'thurat. Dan itulah yang pertama. Setiap kumpulan ini berzikir, mulut tangan bekerja, tidak dibuat dicuaikan pekerjaan. Pekerjaan dibuat dengan setiap hari, tetapi mulut berzikir. Itu adalah Naqshbandi yang asal. Kemudian tuan-tuan kita lihat di sini, ini ialah tempat kegiatan mereka, disebut sebagai Qas Al-Arifin. Menjadi tumpuan yang sangat ramai sekarang. Khurafat juga dilakukan di sini, tuan-tuan. Khurafat juga banyak dilakukan di sini. Selepas ratusan tahun telah berlalu, apa yang diajar oleh Syekh Naqshbandi ini telah sekarang dilakukan mereka yang mengunjunginya, termasuklah orang Eropah, orang Rusia, orang-orang yang berdekatan, termasuk orang Cina juga yang melawat di sini. Kadang-kadang mereka melakukan khurafat yang saya perhatikan. Mereka termasuk tawaf kubur Naqshbandi, ini kuburnya. Mereka lakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat kita. Dan mereka membaca aurat mereka. Ketika saya sampai, tuan-tuan, inilah Syekh Wali Muhammad Osman, pemimpin besar dunia dalam tarikat Naqshbandi. Namanya Sirruddin Naqshbandi. Dia adalah ketua besar Naqshbandi dunia, yang kemudian yang di bawah-bawahnya termasuklah pemimpin-pemimpin Naqshbandi di Malaysia. Yang besarnya ketika saya sampai di Bukhara, inilah orangnya. Saya tanya apakah yang dia baca, dan ada kawan memberikan ini doa daripada Panglima ataupun Syekh Muhammad Osman Sirajuddin Naqshbandi ini, dan kita cuba tengok apakah yang dia berdoa. Doanya cukup payah, sukar untuk kita faham, tuan-tuan. Dan saya baca, tuan-tuan boleh rasakan apakah maksudnya. Allahumma inni as'aluka sir bisirrizat wa bizatis sir. Ini kita tak faham. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pada Dikau dengan sirrizat, dengan rahsia zat, dan dengan zat yang rahsia. Apa dia maksud dia? Ini hanya dipahami oleh mereka. Kita tak perlu amalkan, sebab kita tak faham apa maksud mereka. Huwa anta wa anta huwa, subhanallah. Huwa anta huwa. Lagi-lagi tak faham. Dan la ilaha illa anta, ini kita faham. Asyrabatu binurillah, binuri arshillah, wa kulli bismillah, min aduwi wa aduillah, wa min syarri khalqillah, bi'ati alfin, bi'ati alfin, la hawla wa la quwwata illa billah, ila akhiri, tuan-tuan. Ini ialah yang hanya dibaca oleh pemimpin besar Naqshbandi. Saya pinjam pada mereka, nak tengok apakah zikir mereka yang paling tinggi, yang berbeza sama sekali dengan dilakukan oleh pemimpin mereka yang asal. Sedap pemimpin mereka yang asal hanyalah berzikir yang maksurat. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat apakah yang ada di Bukhara sekarang. Dan di Bukhara kita lihat ada apa yang mereka sebut sebagai
pusat-pusat khalwat, pusat-pusat tarikat yang mereka berada di sini dengan bersuluknya. Yang ini antaranya yang sempat kami lalui, tak sempat masuk pun. Dan di sinilah tempat-tempat yang masih kekal di Bukhara, ia peninggalan daripada amalan mereka yang terdahulu. Tuan-tuan, Naqshbandi daripada Uzbekistan, daripada Bukhara dibawa ke Mekah, dibawa di sini. Masjid Bilal menjadi pusat perjalanan Naqshbandi daripada Uzbekistan, daripada Bukhara sampai ke Mekah. Daripada Mekah dialihkan kepada alam Melayu, kepada Jawa, kepada Sulawesi, kepada, dan yang paling banyak menerima Naqshbandi ialah di alam Melayu. Setiap ini ada guru-guru yang diazahkan, ada yang utama, ada yang sekunder, dan masjid ini telah diruntuhkan oleh kerajaan Saudi. Masjid ini sangat dibenci oleh Saudi sebab dia adalah pusat kepada perkembangan tarikat, dan letaknya Masjid Bilal ini di atas bukit Jabal Aba Qubais di tepi sebelah Masjid Haram yang telah diruntuhkan oleh kerajaan Saudi sekarang. Dan yang kelima, ada tokoh-tokoh yang bentuk satira, tetapi dia mengajar muridnya dengan cara yang lawak. Dan dia dipanggil sebagai Juha, terkenal seluruh dunia. Dia berasal daripada Bukhara. Kisahnya dia mengajar murid dia dengan cara yang sangat-sangat lucu supaya pelajarnya berfikir apa yang dia nak sebut. Kisahnya antaranya, satu hari kaldanya hilang. Dia cari-cari tak dapat, tak temu. Kemudian dia kata alhamdulillah. Orang tanya kenapa sebut alhamdulillah? Dia kata kalau saya bersama dengan kaldai, saya pun hilang juga. Dia ada mesej. Bagaimanakah jiwa manusia dengan Allah? Hilang jiwa terhadap Allah. Dan itu maksud dia. Kalau saya bersama dengan kaldai saya pun hilang juga. Dan dia dibuat patung di Bukhara, tuan-tuan. Orang sebenarnya dia ulama besar, tetapi dia mengajar satira supaya dipikirkan oleh orang yang berkenaan. Satu hari jirannya datang untuk pinjam kaldainya, dan dia enggan beri kepada jirannya. Dia kata kaldai saya tidak ada. Tiba-tiba kaldai bunyi, dan kata jirannya itu bunyi. Kata Juha, kamu nak dengar saya ke nak dengar kaldai? Kamu dengar saya ke nak dengar kaldai? Dia mengajar dengan cara halus, lucu. Sekali dia masuk ke bandar dan dia merasakan dia dikenali orang. Dan dia kata apabila bertemu dengan seorang di pasar, anda kenal saya tak? Kata Juha. Orang itu kata tak. Saya kenal kaldai tuan. Kata Juha, kaldai kenal kaldai. Dia cakap dengan cara halus dan sampai mesejnya. Kena berfikir, lama berfikir, dan terkena pada diri sendiri. Itulah Juha yang dirakamkan dalam kitab-kitab tasawuf. Kisah yang katakan Juha dirakamkan. Banyak tuan-tuan belajar tasawuf akan bertemu dengan guru besar tarikat ini bernama Juha. Juha ini gelaran yang sebagai satu perokan, tetapi namanya asalnya bukan demikian, namanya Khaja Nasruddin. Yang ketujuh, bumi Bukhara, bumi Samarkand ialah tempat saintis agung dunia. Di sinilah lahirnya Al-Khwarizmi, di sinilah lahirnya Ibn Sina, di sinilah lahirnya tokoh-tokoh astronomi yang agung dalam sejarah dunia. Semuanya lahir di sini. Seolah-olah sekiranya tidak ada tokoh-tokoh saintis yang agung di Bukhara, di Samarkand ini, Eropah masih gelap sampai sekarang. Inilah jasa umat Islam, antaranya Al-Khwarizmi yang mengasah algebra. Algebra dengan algoritma diasaskan oleh Al-Khwarizmi. Dan sekarang komputer saya menggunakan algoritma. Tanpa ada Al-Khwarizmi tidak akan ada algoritma, tidak akan ada komputer, sebab komputer saya menggunakan algoritma, menggunakan kaedah Al-Khwarizmi untuk menciptakan komputer ini. Itulah nilai ulama yang silam. Dan dia menulis kitab Al-Jabr Al-Muqabalah. Ibn Sina, dia lahir di satu kampung namanya
Medicina. Itu namanya Ibnu Sina. Kampungnya nama Medicina. Seluruh orang kampung ini doktor. Seluruh Medicina ini doktor. Dan tuan-tuan pergi melawat kampung Ibnu Sina ini, yang menulis kitab Asy-Syifa yang sangat terkenal ini tuan-tuan, lahir di kampung Medicina. Dan istilah medicine datang dari Medicina. Medicine yang kita pangkalkan sekarang ini ialah datang daripada nama kampung Ibnu Sina. Medicine dipanggil medicine sekarang. Medicine maksudnya ilmu perawatan, ilmu yang asal daripada kampung medicine. Maksudnya. Begitu besar jasa Islam yang akhirnya membentuk tamadun di Eropah. Semuanya datang daripada kawasan ini yang barat tidak akui, tetapi sejarah tidak boleh dibohongi. Ini gambar saya ketika kami melawat Universiti Tashkent. Kami ada hubungan MOU, dan supaya sejarah ini dikekalkan, sebahagiannya saya tulis dalam buku saya yang lepas. Barangkali tuan-tuan telah baca bukunya. Dan nasib umat Islam sangat malang. Kemudiannya kita diserang oleh Mongolia. Tamadun yang kita bina di Samarkand, di Bukhara telah jatuh, hancur dan dimusnahkan. Tentera Mongolia datang menghancurkan umat Islam di Bukhara. Dan Bukhara adalah tempat pertama yang dihancurkan sepenuhnya. Di Bukhara ada satu bangunan yang sangat tinggi sama sekarang, dipanggil Kalian. Ceritanya apabila dia merumpuhkan seluruh bangunan Islam di Samarkand, di Bukhara, di Samarkand dan sebagainya, ketika ingin meroboh bangunan ini, dia tengok ke atas terlalu tinggi dan jatuh topinya ke bawah. Itu maksudnya tidak baik untuk dia, dan dia tinggal satu-satunya bangunan yang tidak diruntuhkan di Bukhara ialah bangunan ini. Bangunan ini masih ada sampai sekarang, tuan-tuan boleh lihat, dan di tepinya ada masjid. Ini masjid yang masih ada sekarang, tidak digunakan untuk solat, tetapi adalah sebagai satu monumen yang masih kekal di sini. Barangkali sekarang dijadikan masjid, saya tak pasti. Kita lihat dalam kisah, dalam tulisan Ibnu Katsir. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dia menceritakan bagaimanakah apabila tentera Mongolia masuk ke Bukhara, dia membunuh ribuan dan tidak dapat dikira lagi darah yang mengalir. Di Masjid Bukhara, ketika Genghis Khan masuk ke masjid, umat Islam sedang solat. Lalu Genghis Khan membunuh imam, digantikan oleh makmum di bawah. Dibunuh imam yang kedua, dan diganti juga dengan ketiga. Dibunuh yang ketiga. 20 imam dibunuh dalam Masjid Bukhara. 20 imam, dan cukup menarik, mereka tidak lari. Mereka tidak lari sedikit pun, dan inilah yang dikagumi oleh Tatar Mongolia yang mengatakan, walaupun kami membunuh satu demi satu imam, yang lain akan tampil, sebab mereka tahu bila mereka tampil jadi imam, kami akan bunuh. Dan mereka berubuk untuk menjadi imam. Selepas imam yang keempat dibunuh, yang kelima datang segera. Dibunuh yang kelima, yang keenam segera ke depan. Yang ketujuh, dan ini tak pernah kami saksikan. Inilah suasana di kota Bukhara sebelum kejatuhannya. Selepas itu dia dihancurkan oleh komunis. Bolshevik juga menghancurkan tuan ketika Soviet Union. Bukhara berada dalam Soviet Union. Kawasan Soviet Union ini sangat besar satu masa dulu. Diperintah oleh komunis. Ketua mereka ialah Stalin, Lenin, dan kumpulan-kumpulan gerombolan Yahudi yang mencipta komunis. Dan inilah yang dilakukan oleh Yahudi, membela komunis untuk menghancurkan Islam di Rusia, ataupun nama asalnya lah Soviet Union. Masjid kita diruntuhkan. Masjid Bukhara diruntuhkan. 900 masjid diruntuhkan kali pertama. Dan pada tahun 1991, jumlah masjid yang diruntuhkan 2,700 masjid. Dan masjid yang dibina kembali ialah berdasarkan kepada masjid yang lama. Umat Islam dibunuh. Rumah kita dibakar. Jumlah akhir masjid yang dicatatkan oleh Rusia sendiri. Rusia mengatakan kami menghancurkan 6,682 masjid. Tuan-tuan kena ingat kisah ini. Komunis tidak mungkin redha dengan kita. Masjid akan dihancurkan. Pertama kali ulama akan dibunuh kalau sekiranya komunis terlibat di satu negara. Ulama akan dibunuh, masjid akan dihancurkan. Azan itu tak kira lah. Masjid dibunuh, diruntuhkan. Itu kalau komunis yang memerintah sebuah negara. Dan telah berlaku di Bukhara, di Samarkand. Mereka meruntuhkan 6,000 masjid yang tidak diruntuh dijadikan sebagai kandang babi.
ataupun tempat simpanan senjata mereka. Tuan-tuan, dalam tahun 34 saja mereka membunuh 100,000 umat Islam di Ukraine, di Crimea. Itu negara Islam semuanya. Ukraine itu semuanya rakyat Islam satu masa dulu. Yang sedang berlaku perang ini asalnya Islam. Crimea yang sedang direbut oleh Amerika sekarang juga Muslim. Mereka menangkap hampir 1,5 juta umat Islam. Ketika umat Islam lari, mereka membunuh di dalam perjalanan. Ini ulama warisan daripada Bukhara dibunuh. Ulama-ulama besar kita selepas Imam Bukhari dibunuh sehingga Bukhara telah menjadi bumi komunis. Cukup malang, tuan-tuan. Ini ialah pemimpin kita terakhir di Bukhara, telah dibunuh, namanya Haji Khoja Nias, dan dia adalah ketua seluruh kawasan Ma'warhanah, telah dibunuh sebagai pemimpin terakhir. Pemimpin Bukhara terakhir inilah yang telah dibunuh, dijatuhkan jabatannya, dan istananya masih ada sekarang, tuan-tuan. Istananya menyegarkan kenangan bahawa di sinilah satu masa dulu ulama umara yang bertahta. Negara Islam yang contoh, Bukhara adalah negara Islam yang melaksanakan hukum Allah, menjadi satu kenangan indah. Sekarang tinggal kenangan akhirnya kita lihat Amerika yang menghancurkan Rusia. Soviet Union telah jatuh dan negara Soviet Union telah berpecah kepada 15 buah negara, termasuk Uzbekistan telah pecah. Ukraine asalnya negara Rusia telah terpecah daripada Rusia. Begitu juga dengan negara-negara lain yang satu demi satu telah jatuh. Maka Uzbekistan telah merdeka. Apakah lebih baik atau tidak? Kita lihat budaya komunis kekal apabila mereka merdeka. Walaupun mereka merdeka, nama mereka Islam, tetapi jiwa mereka komunis. Ini ketika saya sampai di Uzbekistan, presiden mereka adalah Islam Karimov namanya. Dia asalnya adalah Setiausaha Agung kepada Parti Komunis Uzbek. Dan bila sampai di airport, saya ingin solat. Tidak dibenarkan, tidak boleh di sini, solat tidak boleh. Kami tunggu masa sampai ke hotel untuk solat. Sebab saya ingat boleh solat macam di airport kita, tidak boleh. Sebab wakil mereka akan menangkap kita kalau solat. Walaupun mereka nama Islam, Islam Karimov, tetapi mereka masih menekan Islam. Pejuang-pejuang Islam ditangkap. Mereka yang menyebut tentang Islam ditangkap. Kami juga ditangkap. Bila kami sampai dalam satu bas kami, 2 bas kami sebenarnya, kami ditangkap oleh tentera mereka. Mereka tak tahu apakah kami ini Islam atau tidak, sebab mereka melihat yang wanita kami pakai tudung. Ini satu dosa besar di Uzbekistan, jangan pakai tudung. Kami ditahan dan mereka membawa senapang di belakang kami, cukup menakutkan. Apabila ceritanya kami adalah wakil Malaysia untuk datang melawat negara mereka, akhirnya mereka lepas kami. Ceritakan bahawa Islam sangat-sangat sensitif di sana. Jangan sebut Islam di Uzbekistan kalau tuan pergi sampai sekarang pun. Sebab mereka pernah di bawah sistem komunis. Walaupun mereka telah merdeka dan mereka merintah, sistem mereka hampir sama. Solat sangat sukar untuk kita lihat orang solat, kecuali orang tua yang kembali ke masjid selepas merdekanya Uzbekistan. Pemuda-pemuda yang berjuang untuk Islam ditangkap seperti ini. Orang Islam, pemimpin Islam menangkap Islam. Satu perkara yang cukup malang dalam sejarah awal. Ini baru 10 tahun lepas, 12 tahun lepas. Ketika saya sampai itu, mereka menangkap pejuang-pejuang Islam. Walaupun mereka bukanlah pejuang yang sebenarnya, tapi mereka bercakap tentang Islam. Mereka ditangkap seperti itu, tuan-tuan. Ditangkap oleh Karimov, Islam Karimov namanya. Dan dia diganti oleh, ini gambarnya di tengah-tengah Tashkent, patungnya dibuat sekarang sebagai sama seperti Lenin, sama seperti Stalin, yang juga menjadikan patung sebagai identiti mereka di tengah-tengah kota mereka. Dan inilah Shavkat Mirziyoyev yang menggantikan Islam Karimov. Saya tak pasti apakah, sebab dia dilantik pada tahun yang 2016, saya tidak sempat melihat apakah dasarnya. Kita berharap lebih baik daripada yang asal. Kita harap dibenarkan umat Islam disolat di airport, di tempat-tempat yang tertentu, dan tinggallah kesan Islam yang indah. Tetapi penghayatannya sudah tidak ada. Itulah Uzbekistan, cukup malang. Walaupun demikian, mereka ingin menaikkan kembali
nama Imam Bukhari, dan mereka sekarang sedang membina sebuah kompleks Imam Bukhari. Ini kompleks Imam Bukhari yang baru dibina, tujuanlah sebagai pusat research Imam Bukhari. Walaupun mereka tidak solat, mereka ingin menaikkan nama Imam Bukhari, alhamdulillah. Dan mereka menjemput pengkaji-pengkaji yang ingin mengkaji tentang Imam Bukhari, sila ke sini. Saya tak pasti apakah mereka terbuka pada seluruh dunia ataupun kepada penduduk yang berdekatan. Wallahu a'lam. Imam Bukhari menjadi identiti dalam pelancongan Uzbekistan. Di Tashkent ada pusat Imam Bukhari, Institut Imam Bukhari. Bahkan di seluruh dunia Imam Bukhari namanya cukup harum. Di Indonesia ada masjid yang meniru masjid Imam Bukhari di Cianjur, dan antara yang menyanjungi Imam Bukhari ialah orang Indonesia yang juga membina bangunan untuk mengambil sempena dalam binaan Uzbekistan. Mereka juga menggunakan warna turquoise, iaitu warna Turki biru Turki, sebagai identiti, dan bangunan-bangunan yang dibina ini sebagai model kepada bangunan yang terdapat di Bukhara ataupun di Tashkent, sebagai ingin mengembalikan sejarah kagungan Imam Bukhari di Indonesia. Di England banyak markas-markas ataupun pusat center yang bernama Imam Bukhari, antaranya di Liverpool. Pusat-pusat Islam yang menamakan pusat Imam Bukhari. Di Masjid Lancaster juga ada pusat Imam Bukhari. Terdapat Masjid Imam Bukhari. Cuma di Malaysia tidak banyak masjid atas orang yang bernama Masjid Bukhari, tapi kalau kita pergi ke England, maka banyak nama Masjid Imam Bukhari ataupun surau Imam Bukhari, pusat Imam Bukhari. Di Malaysia saya tidak menemui banyak Masjid Imam Bukhari. Sebagai sekurang-kurangnya untuk kita mengerti jasa ulama yang besar ini. Kembali tuan-tuan, Sahih Bukhari. Kita kenang kembali Bukhara dengan peninggalan Imam Bukhari, dan saya berpesan pada diri saya, tuan-tuan, jangan kita tinggalkan kitab ini. Kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani menjadi syarahan yang terbaik kepada koleksi Sahih Bukhari. Mudah-mudahan kita dapat mengembalikan terus Islam dalam kehidupan kita, dan saya minta maaf kalau dah terlewat, mudah-mudahan, dan saya tutupi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.